Jadi zauq ini, perasaan-perasaan ini tumbuh dalam hati hasil daripada mata hati memandang hakikat-hakikat iman. Sama ada memandang kepada af'al perbuatan Allah, bahawa dialah yang melakukan segala kejadian yang berlaku. Tidak akan berlaku satu kejadian itu kecuali dengan kehendak dan kekuasaannya. Atau dia memandang kepada sifat-sifat Allah, bahawa dialah yang maha mengetahui segala-galanya, sehingga tidak ada suatu perkara pun yang terluput daripada ilmunya. Dia maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat segala-galanya. Atau dia memandang kepada zat Allah, zat Tuhan yang maha suci, yang maha esa, yang maha kekal, yang tidak ada, yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain, yang tidak ada permulaannya dan sebagainya. Dia memandang kepada zat Allah Ta'ala yang maha sempurna tadi itu, maka dia akan menimbulkan zauq di dalam hati. Jadi zauq ini, perasaan-perasaan ini timbul apabila mata hati manusia ni, basirah manusia ni memandang kepada salah satu di antara aspek-aspek ketuhanan tadi itu. Sama ada af'alnya, atau sifatnya, atau asma'nya, nama-nama dia, atau zatnya, atau sebagainya. Jadi bila hati manusia ni bersih sikit, pandangan dia memandang kepada aspek-aspek ketuhanan tadi itu, dia akan menimbulkan rasa. Itu zauq dalam tasawuf. Dia bukan zauq macam makan nasi itu. Dia bukan zauq. Itu ada orang yang kadang-kadang dia tak berapa faham tentang perkara ni, maka dia anggap tasawuf ni ilmu berkhayal. Ilmu khayal, ilmu seronok. Kalau nak khayal, nak seronok, baik buat benda lain. Kalau tujuan untuk seronok dan khayal lah. Jadi ada orang beranggapan dalam tasawuf ni ada unsur-unsur seronok ni. Nak cari seronok benda lain melambok je. Tak payah mengaji ilmu tasawuf pun. Jadi yang dibahaskan dalam tasawuf yang dikatakan zauq itu adalah cetusan keimanan. Iman yang bergelora di dalam hati, hasil daripada mata hati yang dibersihkan lalu melihat aspek-aspek ketuhanan tadi itu. Salah satu tak kira lah af'al dia ke, sifat dia ke, asma' nama-nama dia ke, atau zat, ataupun aspek-aspek tertentu tentang zatnya ke. Maka pandangan yang kuat itu dia akan menimbulkan zauq. Contoh, apabila Allah Ta'ala menjadikan hati manusia itu dengan mata hati dia itu yang dibersihkan daripada, yang disingkapkan hijabnya, yang dibersihkan itu sehingga memandang kepada hakikat kewujudan Allah yang maha sempurna, maka dia akan menimbulkan satu perasaan yang mana tak terpengaruh lagi, tak teringat, tak terikat lagi kepada makhluk yang lain. Tak terpengaruh. Hilang keinginan, keberanian, kemahuan terhadap sesuatu yang lain, kerana dilihat semuanya itu binasa semuanya itu. Jadi menimbulkan satu perasaan zauq. Itulah zauq dalam tasawuf. Jadi zauq perasaan ini yang timbul daripada pandangan hati terhadap aspek-aspek ketuhanan tadi itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Dan zauq ini dia bukan jenis khayal, dia bukan jenis seronok-seronok, bukan. Dia adalah merupakan cetusan daripada makrifat hatinya yang memandang kepada aspek-aspek ketuhanan. Mungkin ada orang tanya, dah mana dalil? Hari ni orang tanya dalil sama lah ni. Jadi antaranya yang biasa, antaranya hadis Nabi, contoh mudahlah. Nak mengisbatkan zauq, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Zaqa, akan merasai ta'mal iman, rasa iman. Itu zauq lah.
Iman ini bila semakin mendalam, semakin kukuh, dia akan membuahkan rasa yakin, gembira, lapang, kadang-kadang mari rasa takut, rasa sedih. Tengok aspek ketuhanan mana yang dia pandang. Kadang-kadang mari keyakinan, keberanian, hilang ketakutan, pandang rasa lapang, rasa gembira, yang diistilahkan dalam istilah tasawuf yang bermacam-macam, al-qabdu, al-bastu, al-zuhdu. Kadang mari perasaan timbul rasa zuhud, tidak terpengaruh lagi dengan tarikan-tarikan keduniaan dan sebagainya. Itu semua zuhud perasaan. Tapi mari dari mana semua ni? Daripada makrifat hati yang memandang kepada aspek-aspek ketuhanan tu. Bila hatinya mula jernih, membuahkan zuhud tu. Jadi antara dalilnya, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban, akan merasai nikmat iman ini orang yang redha, tahap redha. Redha ni satu tahap di antara tahap-tahap kesucian jiwa manusia. Nak memiliki jiwa yang redha tu tak mudah. Sekali-sekala boleh. Redha dengan sampai menjadi satu sifat pada kita tu tak mudah. Sekali-sekala mungkin berlaku. Atau tentang sesuatu perkara mungkin berlaku. Kita diberi rezeki, kita redha lah. Tapi bila tak diberi, belum tentu lagi kita redha. Jadi kita ni, redha kita tu merupakan keadaan berlaku sekali. Dia bukan satu sifat. Tapi bila jiwa manusia ni mengalami proses penyucian, dia akan redha tu jadi sifat bagi jiwa dia tu. Pada waktu itu, hadis tadilah, zaqa ta'mal iman, akan rasa nikmat iman ini man radiya billahi rabban, orang yang redha Allah itu sebagai Tuhannya. Jadi hadis ni pertama sekali, dan itulah yang kita nak tengoknya, menyatakan bahawa iman itu ada bahagian rasa dia tu, ada bahagian zuk dia tu. Jadi nak kabarnya bahawa iman kita ni ada iman yang statik. Statik ni tasdik, keyakinan, yakin, percaya, tak ragu. Kerana ada dalil. Akal kita, hati kita ni tasdik, membenarkan adanya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak. Tapi tidak menimbulkan rasa dalam hati. Itu iman taraf tasdik. Iman kita semualah. Percaya kepada Allah yang bersifat rahmat, yang maha Al-Latif, yang maha penyayang, yang lemah lembut tak ada hambanya. Percaya. Kerana apa? Kerana ada dalil. Kita belajar dalil dan kita yakin, tak ragu bahawa memang Tuhan bersifat demikian. Tapi tak timbul zuk dalam hati. Kerana taraf iman kita itu tasdik. Tapi bila hati kita dijernihkan Allah kerana berkat amalan-amalan, amalan soleh, amalan riadah, zikir dan muraqabah dan sebagainya, hati kau bersih, maka iman tadi itu dia akan meningkat, dia akan membuahkan rasa. Itulah hadis tadi sebut, zaqa ta'mal iman, akan rasa nikmat iman. Jadi iman ni bila dia kukuh sikit, dia akan membuahkan rasa. Jadi zuk-zuk ni yang dibahaskan dalam tasawuf tu bukanlah feeling, bukanlah jenis yang kita bayangkan orang seperti yang golongan muda-mudi terlibat tu. Makan barang-barang tertentu, guna barang tertentu untuk feeling, bukan macam tu. Zuk ni sebenarnya cetusan iman dia tu. Jadi dari segi yang lain, dari sudut yang lain, nak beritahunya bahawa zuk ini adalah alamat, tanda bahawa iman itu sedang mengukuh. Hati manusia menjadi lebih murni, lebih jernih, maka dia akan membuahkan zuk ini. Jadi zuk ni fungsinya keyakinan tu jadi bertambah. Penghayatan ibadah kita menjadi lebih baik. Itu fungsi zuk. Keyakinan jadi semakin bertambah, semakin terasa benarnya. Pengabdian diri kita kepada Allah semakin dirasai khusyuknya, hadir hatinya. Itu zuk yang ada dalam tasawuf. Bukan jenis feeling-feeling, jenis khayal-khayal tu. Keyakinan ni tumbuh, yang akan memperkukuhkan keyakinan kita dan ibadah kita kepada Allah.